Assalamualaikum. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya di MK1A Kumpulan 2 akan bentangkan tentang pembentukan Malaysia. Saya Nur Azira Aliana akan bentangkan pengenalan. Persekutuan Tanah Melayu ni dia capai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Lepas tu, Tunku Abdul Rahman cadangkan dekat kerajaan British untuk gabungkan Brunei, Sabah, Sarawak, tapi British tolak rancangan tu. Jadi, Sir Malcolm Macdonald, Pesuruhjaya Jeneral Inggeris, dia ditugaskan untuk menyelaraskan dasar Inggeris dekat semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Pada 1647, Singapura memperjuangkan gabungan dia dengan Persekutuan Tanah Melayu dengan Parti Tindakan Rakyat Petir dan David Marshall, iaitu Ketua Menteri Pertama 1955, juga menyarankan konsep persekutuan. 1954, Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i dan Datuk Tan Cheng Lock juga menyarankan konsep yang sama. Selepas itu, 1955 juga, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Ketua Menteri Semenanjung Tanah Melayu, mengumumkan hasrat dia untuk dapatkan kemerdekaan bagi Singapura melalui Semenanjung Tanah Melayu. 1956, beliau mengumumkan bentukan Tanah Melayu Raya. Pada 27 Mei 1961, idea membentuk Malaysia tercetus melalui ucapan oleh Tunku Abdul Rahman yang bertujuan untuk mewujudkan satu penyatuan ekonomi dan politik. Kemudian 23 Julai 1961, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pula ditubuhkan. JAK pula ditubuhkan pada Ogos 1962. Bagi merangka Perlembagaan Malaysia, JAK mengeluarkan laporan pada 27 Februari 1963 dan diterima oleh pihak British. Perjanjian Malaysia ditandatangani bersama 4 anggota negeri. Malaysia telah diisytiharkan secara rasminya pada 16 September 1963. Seterusnya, faktor pembentukan Malaysia terbagi kepada 3 bahagian, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Dari segi politik adalah untuk mengelak ancaman dan pengaruh komunis. Tanah Melayu pernah mempunyai pengalaman dalam membanteras pengaruh Parti Komunis Malaya. Selain itu adalah untuk menentang kegiatan komunis yang kian bertambah di Singapura dan situasi politik pada tahun 1950-an. Tahukah anda ancaman komunis juga wujud di Sarawak yang diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organisation? Selain itu, dari segi ekonomi pula adalah dapat mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk faedah bersama. Kemudian dari segi sosial adalah untuk menjaga kepentingan kaum Bumiputera, iaitu dengan mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum. Sebagai contohnya, Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan juga Sarawak. Seterusnya, apakah langkah-langkah yang diambil ke arah pembentukan Malaysia? Antaranya adalah Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, iaitu JPM, yang ditubuhkan pada bulan Julai 1961 berperanan untuk mengumpul pendapat semua penduduk. Adalah Donald Stephen. Jawatankuasa ini mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Kobol. Penubuhan Suruhanjaya Kobol adalah langkah kedua ke arah pembentukan Malaysia. Tugas Suruhanjaya Kobol adalah untuk meninjau pendapat rakyat Sabah. Antara cadangannya adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang seterusnya adalah penubuhan jawatankuasa antara kerajaan, iaitu JAK. Ditubuhkan pada bulan Ogos 1962, jawatankuasai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sabah dan juga Sarawak. Dipengurusikan oleh Lord Lansdowne, iaitu tanah jajahan. Jawatankuasa ini bermesyuarat sebanyak 24 kali untuk mewajarkan kemasukan Sabah dan Sarawak Tuan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiah binti Mama Anif dari kelas MK1A. Tadi akan saya bentangkan ialah Perisytiharan Malaysia dan reaksi-reaksi negara jiran. Perisytiharan Malaysia adalah satu perubahan Malaysia yang mendapat tentangan kuat daripada negara-negara jiran kita, iaitu Filipina dan Indonesia. Kedua-dua negara ini telah membuat beberapa perundingan dengan Tanah Melayu yang diadakan pada bulan Mei 1963 dengan Subandrio, iaitu Menteri Luar Negara Indonesia di Tokyo. Pada tahun yang sama, perundingan seterusnya diadakan pada bulan Julai dan Ogos di Manila bersama Presiden Sukarno dan Presiden Majapahit. Seterusnya, kenapa Filipina menentang gagasan Malaysia? Kerana mendakwa Sabah dipajak dan bukan diserahkan oleh Sultan Sulu kepada Baron von Overbeck dan Alfred Den pada tahun 1874. Tapi malangnya pajakan itu dibatalkan oleh Sultan Sulu pada tahun 1958. Manakala bagi Indonesia pula, kenapa menentang gagasan Malaysia? Kerana mendakwa pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk jajahan yang baru yang mengancam Indonesia di bawah pimpinan. Akhirnya Mapindo ditubuhkan. Ketiga-tiga pemimpin negara ini bersetuju untuk meminta Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB, untuk meninjau kembali pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penyertaan mereka ke Malaysia. Suruhanjaya PBB ini diketuai oleh Lawrence Michael Moore yang menjalankan tugasnya. Antara laporannya ialah kebanyakan penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Selain itu, laporan tentang Suruhanjaya Kobol adalah benar. Penubuhan Malaysia pada
31 Ogos 1963 ditundakan. Lebih 70% daripada rakyat Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. Maka penubuhan Malaysia diisytiharkan secara rasminya pada 16 September 1963. Pergi pula kepada reaksi-reaksi negara jiran. Kedua negara ini perlu menghadapi tentangan yang mananya Filipina memprotes pembentukan Malaysia dan Indonesia pula cuba menghalang pembentukan Malaysia. Di Filipina, Presiden Macapagal mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada milik negaranya. Jadi, pembentukan Malaysia akan menyulitkan lagi tuntutan Filipina di Sabah. Filipina pun terus membantah walaupun rakyat Sabah memilih untuk sertai Malaysia. Akhirnya, Filipina memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Di Indonesia pula, Presiden Sukarno mengumumkan dasar konfrontasinya dengan slogan Ganyang Malaysia atas alasan tanah Melayu membelakangkan Indonesia semasa penubuhan Malaysia. Dasar konfrontasi Sukarno semakin memuncak dengan penghantaran tentera Indonesia di sempadan Sabah dan Sarawak. Kemudiannya di pantai barat Johor untuk tinjauan pengintipan. Konfrontasi ini dapat dibendung dan menjadi semakin lemah. Pada tahun 1965, Jeneral Suharto berjaya menumpaskan Sukarno dengan membuat perjanjian damai bersama Adam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiq bin Kamaruddin dari DMK 1A Group 2. Saya akan menerangkan faktor pemisahan Singapura dari Malaysia. Terdapat 3 faktor pemisahan. Pertama, masalah perkauman. Setelah Singapura menyertai Malaysia, orang Melayu di negara tersebut merasa diri mereka terabai dan kerajaan Singapura tidak mengambil tindakan untuk membaiki keadaan tersebut. Seterusnya, Setiausaha Agong UMNO Syed Jaafar Albar telah menuduh pemimpin PAP iaitu Lee Kuan Yew cuba memecah belahkan perpaduan orang Melayu di Singapura. Lalu kerajaan Singapura pun sera mengencam golongan yang disifatkan sebagai pelampau dari dalam kerajaan tersebut dan kerajaan persekutuan, terutamanya Syed Jaafar Albar. Faktor yang kedua ialah pelbagai mengikut perjanjian Malaysia, Singapura diberi kuasa untuk memungut cukai custom, cukai aksen dan cukai pendapatan. Hasil dari cukai tersebut 60% akan diberi untuk Singapura dan 40% akan diberi untuk kerajaan persekutuan. Seterusnya, kerajaan persekutuan bercadang untuk mengkaji semula hasil hasil agihan dan Singapura perlu memberi 60% kepada kerajaan persekutuan, bukan 40% seperti yang dijanjikan sebelum ini. Lepas tu, oleh itu Singapura membantah pengenalan cukai-cukai baharu kerana mereka dikatakan bahawa tidak dibawa berunding terlebih dahulu. Faktor yang ketiga ialah persaingan politik antara PAP dan MCA. Lee Kuan Yew menyatakan bahawa kegiatan politik PAP hanya terbatas di Singapura sahaja, dan PAP tidak bercadang untuk menyertai pilihan raya di Tanah Melayu dalam tempoh selama 5 tahun, dan tetapi akhirnya dia membuat keputusan dan bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainan Rahim binti Muhammad Asri daripada DMK 1A. Saya akan bertangkan tentang referendum Singapura. Referendum Singapura ini diadakan pada 1 November 1962 oleh kerajaan Singapura yang bertujuan untuk meninjau pendapat penduduk Singapura dan mendapatkan kepastian daripada rakyat Singapura mengenai penubuhan Malaysia. Jadi secara keseluruhannya, pemungutan suara ini dibuka bertujuan untuk benarkan rakyat Singapura menolak penubuhan Malaysia, tetapi supaya mereka menerima cadangan ini dengan pendirian mereka yang tertentu. Jadi, Barisan Sosialis dan pihak komunis tidak bersetuju dengan gabungan ini dan mereka memulau pemungutan suara dengan membuang undi kosong. Jadi, rakyat Singapura diberi 3 pilihan, iaitu pilihan A, pilihan B dan pilihan C. Pilihan A ialah bersetuju untuk bergabung dengan tanpa syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Pilihan B bersetuju untuk bergabung tanpa syarat dan kedudukan Singapura akan menjadi seperti negeri-negeri Melayu lain di Persekutuan Tanah Melayu, dan pilihan C bersetuju untuk bergabung dengan syarat dan faedah yang hampir sama seperti yang diperoleh wilayah Borneo dengan pernyataan ini. Hasil menunjukkan 71 pengundi telah menyokong pembentukan Malaysia. Jadi keseluruhannya, rakyat Singapura telah membuat pilihan iaitu memilih pilihan A. Pembentukan Persekutuan Malaysia telah menunjukkan pandangan jauh Tunku Abdul Rahman di Persekutuan Tanah Melayu. Pada ketika itu digelar Bapa Kemerdekaan Malaysia, disebabkan beliau telah memerdekakan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Kerjasama, setiakawan dan sikap toleransi antara pemimpin dan rakyat membentuk Malaysia. Keunikan ini telah menjadi satu kebanggaan Malaysia yang perlu dipelihara dan dipertahankan. Jadi Tunku Abdul Rahman sehingga kini masih diingati kerana memerdekakan Tanah Melayu daripada jajahan asing. Pembentukan Malaysia telah melahirkan negara yang disegani, disanjungi oleh negara lain. Walaupun tentera Melayu hampir putus asa masa perang tu, tapi tetap memperkuatkan kubu, pertahankan sehingga berjaya. Tanah Melayu diisytiharkan merdeka. Kemudian sebuah lagu pula dicipta bagi memperingati bahawa Tanah Melayu diisytiharkan merdeka. Kemudian Tugu Negara pula dibina. Kesimpulannya, kita harus menghargai dan memperingati pengorbanan yang telah dilakukan untuk mempertahankan Tanah Melayu atau Malaysia daripada penjajah asing.
menerangkan reaksi dari negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Indonesia telah membantah pembentukan Malaysia. Pada peringkat awal, Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Tentangan hanya muncul pada akhir tahun 1992. Indonesia berpendapat pembentukan Malaysia ini merupakan satu bentuk neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia. Pandangan yang disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia PKI ini kemudiannya telah mempengaruhi Presiden Soekarno untuk mengisytiharkan dasar konfrontasi. Dasar konfrontasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan dengan konsep Kanyang Malaysia telah diumumkan pada 20 Januari 1963. Walaupun pada peringkat awal berlakunya pencerobohan udara dan juga serangan terhadap kapal-kapal nelayan Tanah Melayu, Kerajaan Persekutuan tidak mengambil sebarang tindakan. Namun, apabila tentera Indonesia mula melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor, Sabah dan juga Sarawak, pandangan yang disuarakan oleh tentera oleh Parti Komunis telah bertindak balas daripada tentera Commonwealth termasuklah Britain, Australia, New Zealand dan juga Kanada. Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung. Bangsa-bangsa bersatu berhubung dengan Indonesia terhadap Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Bagaimanapun ancaman Indonesia untuk memanikan Tanah Melayu dari segi ekonomi tidak berlaku kerana tindakan ini menjejaskan Indonesia sendiri. Malaysia pun terpaksa mengambil langkah untuk memelihara kedaulatan negara dan rakyatnya apabila Indonesia bertindak untuk memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga. Selain daripada itu, perwakilan yang diketuai oleh Tun Abdul Razak telah mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia. Hubungan tegang ini berpanjangan sehinggalah pada bulan September 1965 apabila berlaku pemberontakan bersenjata di Indonesia. Jeneral Suharto telah menggulingkan Presiden Soekarno. Presiden Suharto kemudiannya menghantar Menteri Luar Indonesia Adam Malik bagi memelihara hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia. Menjelang bulan Ogos 1966, berakhirlah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.